Assalamualaikum warahمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، كيف حالكم؟ اليوم سوف نواصل درسنا في الوحدة الخامسة، الموضوع في البيت. Okey, bermula pada hari ini, seperti mana yang kamu maklum, kita akan adakan pembelajaran bahasa Arab secara maya. Jadi, kepada pelajar yang tidak faham ataupun kurang faham terhadap penjelasan yang diberikan pada video ni, boleh terus direct bertanya ataupun mesej kepada saya. Okey, boleh buka buku unit 5. Kita akan sambung pelajaran di unit 5 yang bertajuk Fil Baits. Untuk mendapatkan audio bacaan perbualan ini, anda boleh pergi kepada Smart Tree. Di situ terdapat audio yang ditulis audio perbualan unit 5 dan kamu boleh dengarlah di audio tersebut adalah bacaan saya, iaitu bacaan macam mana nak baca dialog tadi dengan betul. Okey, secara kesimpulan, perbualan ini menceritakan tentang dua orang sahabat, iaitu dua orang sahabat tadi, seorang adalah Fatimah dan Suzana. Mereka berdua ni tinggal di Taman Kingfisher Sulaiman. Pada satu petang, Fatimah pergi melawat Suzana di rumahnya, maka berlakulah perbualan mereka, di antara mereka berdua. Okey, mula-mula Fatimah bertanya kepada Suzana, apa yang kamu sedang buat ni, Suzana? Maka Suzana jawab, saya sedang berehat dan sedang menikmati angin bayu. Jadi mereka kagum dengan udara di Taman Kingfisher tersebut. Dan mereka bercakap, Fatimah bercakap, alangkah indahnya udara di taman ini. Lihatlah, di sini terdapat pokok-pokok yang menghijau dan rumah-rumah yang tersusun. Okey, Suzana bertanya kepada Fatimah kerana dia perasan di depan rumah Fatimah tersebut ada seorang lelaki yang baru berpindah. Jadi dia bertanya kepada Fatimah, siapakah lelaki yang baru berpindah di depan rumah kamu? Maka Fatimah jawab, lelaki itu adalah pakciknya, iaitu pakciknya tadi baru berpindah daripada Kampung Likas. Maksudnya mereka menetap di Taman Kingfisher. Okey, selepas itu Suzana mengajak Fatimah masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah Suzana tadi, Suzana telah tunjukkan kepada Fatimah gambar-gambar keluarganya. Keluarga Suzana terdiri daripada 10 orang, iaitu ibu, ayahnya, dan adik-adik beradiknya. Mereka, keluarga Suzana, hidup bahagia dan tenang. Okey, kita pergi kepada bahagian pemahaman. Okey, iaitu di bahagian tadrib 5.1, arahan dia, "Dha' alamasah fil ijabati sahihah wa alamah khata fil ijabati al-khati'ah." Letakkan tanda pangkah ataupun letakkan tanda right. Okey, saya akan baca dia punya ayat tadi beserta terjemahan, ataupun kamu boleh tengok di sini dia punya terjemahan ayat tadi, maka boleh kamu tandalah ayat tadi adalah betul ataupun salah. Okey, ayat yang pertama iaitu ayat Fatimah wa Suzana sadiqatan. Maknanya Fatimah dan Suzana dua orang sahabat. Jawapan dia sahih. Soalan yang kedua, huma taskunani fi Taman Kingfisher Sulaiman. Mereka berdua tinggal di Taman Kingfisher Sulaiman. Jadi jawapannya adalah sahih. Soalan yang ketiga, khalu Suzana yaskunu amama baitiha. Pakcik Suzana tinggal di hadapan rumahnya. Okey, jawapan ini adalah khata'. Soalan yang keempat, ma aqbahal jawwa fi Taman Kingfisher Sulaiman. Alangkah teruknya udara di Taman Kingfisher Sulaiman. Jawapan ini adalah khata'. Soalan yang kelima, Suzana tastarih wa tatamatta'u bin nasim fi sabah. Suzana sedang berehat dan menikmati angin bayu pada waktu pagi. Jawapannya adalah khata'. Soalan yang keenam, tatakawwanu usratu Suzana min 10 a'dha'. Terdiri keluarga Suzana daripada 10 ahli. Sahih. Soalan yang ketujuh, usratu Suzana kabirah wa ta'ishu sa'idatan wa hani'ah. Keluarga Suzana besar dan mereka hidup bahagia dan tenang. Jawapannya adalah sahih. Okey, seterusnya pergi kepada latihan 5.2, iaitu arahan dia, ajib 'anil as'ilatil atiyah bi ikhtiyaril ijabah fil jadwal. Jawab soalan berikut dengan memilih jawapan yang terdapat di dalam jadual. Okey, di dalam jadual tadi ada 7 soalan
pilihan jawapan. Okey, di sini di pilihan jawapan dalam jadual ini saya sediakan makna dia sekali. Jadi kamu boleh tengok di sini apakah jawapan yang sesuai bagi soalan yang ditanya. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, aina taskunu Fatimah? Di manakah Fatimah tinggal? Jadi kalau kita pandukan daripada perbualan tadi, Fatimah tinggal di, jawapan dia Taman Kingfisher Sulaiman. Soalan yang kedua, an maza tatahaddasu Fatimah wa Suzana? Tentang apakah Fatimah dan Suzana berbual? Okey, jawapan pada soalan 2 ialah mereka berbual tentang udara di Taman Kingfisher Sulaiman. Jawapan dia al-jawi fi Taman Kingfisher Sulaiman. Soalan yang ketiga, wa fi ayyi waqtin tatahaddasan? Dan pada waktu bilakah mereka berbual? Mereka berbual pada waktu bila? Pagi ataupun petang? Jawapan dia ialah al-masa, pada waktu petang. Soalan yang keempat, maza taf'alu Suzana? Apakah yang Suzana sedang lakukan? Jawapannya ialah tastarih wa tatamatta'u bin nasim. Suzana sedang berehat dan sedang menikmati angin bayu. Soalan yang kelima, man ar-rajul alladhi yaskunu amama baiti Fatimah? Siapa lelaki yang tinggal di hadapan rumah Fatimah? Jawapannya ialah khaluha, pakciknya. Soalan yang keenam, wa min ayyi qaryatin yantaqilu? Dan dari kampung manakah dia berpindah? Jawapannya ialah Kampung Likas. Yang terakhir, soalan yang ketujuh, kam adadu usrati Suzana? Berapakah bilangan ahli keluarga Suzana? Jawapannya adalah 10. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan tadrib 5.3. Tarjimil jumal al-atiyah ila al-lughatil malayawiyyah musta'ainan bitarajum fil jadwal. Okey, di dalam jadual tersebut disediakan terjemahan ayat-ayat dia. Jadi kamu pilih manakah terjemahan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. Okey, di sini saya tak bagi dia punya terjemahan full. Cuma di sini saya highlightkan beberapa perkataan dan perkataan tersebut sahaja yang saya bagikan dia punya makna. Jadi kita dapat tahulah apa jawapan yang sesuai bagi soalan tersebut. Okey, soalan yang pertama. Ayat tilka suratu usrati. Perkataan surah. Surah makna dia adalah gambar. Jadi jawapan yang sesuai soalan 1 adalah itu gambar keluarga saya. Soalan yang kedua. Ayat ma ajmala hazal makan. Makan bermakna tempat. Okey, jawapan soalan 2 adalah alangkah indahnya tempat ini. Okey, soalan yang ketiga, ayat hayya nadkhulu fid dakhil. Perkataan nadkhulu, masuk. Jawapan soalan 3 ialah marilah kita masuk ke dalam. Hayya nadkhulu fid dakhil, soalan yang ketiga, jawapan dia ialah marilah kita masuk ke dalam. Soalan yang keempat, ayat hunalika asjarun khadra. Asjar makna dia pokok-pokok. Jadi ayat yang sesuai bagi jawapan soalan 4 adalah di sana pokok-pokok menghijau. Di sana pokok-pokok menghijau. Soalan yang kelima, astarih wa atamatta'u bin nasim. Astarih bermakna berehat. Okey, jawapan soalan 5, saya berehat dan menikmati angin bayu. Saya berehat dan menikmati angin bayu. Soalan yang keenam, nahnu na'ishu su'ada'a wa hani'in. Na'ish bermakna hidup. Jawapan soalan 6 ialah kami hidup bahagia dan tenang. Kami hidup bahagia dan senang. Okey, last sekali soalan yang ketujuh, ma ajmal al-jawwa fil hayy al-jami'i. Jawwa, udara. Jadi jawapan soalan 7, ma ajmal al-jawwa fi hayy al-jami'i. Alangkah. Okey, saya ulang balik ada silap sedikit. Soalan yang ketujuh, ma ajmal al-jawwa fi hadzal hayy. Jawapannya ialah alangkah indahnya udara di taman ini.
Okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian tata bahasa. Boleh dapatkan slide di Smart V3. Okey, tajuk hari ini adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata nama petunjuk. Okey, saya rasa topik ni kita pernah belajar di tahap 1. Cuma bezanya di sini, dulu kita belajar isim isyarah lil qarib, iaitu kata nama petunjuk untuk dekat. Kita gunakan perkataan ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat bagi kita. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tajuk isim isyarah lil ba'id, iaitu kata nama petunjuk untuk jauh, iaitu kalau dalam bahasa Melayu kita menggunakan perkataan itu untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Jadi apa yang specialnya di sini, dalam bahasa Arab perkataan itu ada 6. Kenapa ada 6? Kerana bahasa Arab mengambil kira tentang jantina, sama ada maskulin ataupun feminin, dan sama ada perkataan tadi bilangan dia 1, 2 ataupun banyak. Jadi kamu kena tengok dulu perkataan tersebut, apa yang kamu tunjuk. Perkataan tadi maskulin ke feminin, bilangan dia berapa, maka kamu akan dapat isim isyarah yang sesuai. Okey, berikut adalah isim isyarah. Perkataan isim isyarah itu. Okey, berikut adalah isim isyarah lil ba'id, iaitu perkataan itu ada 6. Yang pertama adalah zalika. Zalika. Zalika digunakan untuk satu maskulin, sama ada seorang lelaki ataupun benda yang menunjukkan satu maskulin. Okay, isim isyarah yang kedua adalah perkataan zanika. Zanika. Zanika digunakan untuk dua maskulin, sama ada dua lelaki ataupun dua benda maskulin. Isim isyarah yang ketiga adalah ulaika. Ulaika iaitu untuk tiga maskulin. Yang ini khusus kepada ramai lelaki sahaja. Ramai lelaki. Okey, perkataan yang keempat, isim isyarah yang keempat adalah tilka. Tilka ada dua fungsi. Sama ada untuk satu feminin ataupun banyak benda, banyak barang. Tilka digunakan sama ada untuk satu feminin ataupun banyak benda. Seterusnya isim isyarah yang kelima, tanika. Tanika adalah dua feminin, sama ada dua perempuan ataupun dua benda feminin. Okey, last sekali yang keenam adalah ulaika. Ulaika untuk ramai perempuan. Jadi ulaika ni kalau tengok dia sama dengan yang ketiga tadi, ataupun kita boleh simpulkan ulaika digunakan untuk ramai lelaki ataupun ramai perempuan dan khusus untuk orang sahaja. Tidak digunakan oleh benda. Okey, kita cuba lihat satu persatu bersama dengan contoh perkataan isyarah, isim isyarah yang digunakan tadi. Okey, mula balik kepada isim isyarah yang pertama iaitu zalika. Zalika adalah satu maskulin. Macam mana contoh untuk zalika? Contoh mudah. Zalika Ahmad. Zalika Ahmad. Itu Ahmad. Itu Ahmad. Ataupun perkataan zalika kitab. Zalika kitab. Itu sebuah buku. Perkataan kitab termasuk dalam maskulin sebab di akhirnya bukan ta marbutah. Maka digunakan isim isyarah zalika. Itu contoh yang pertama, zalika. Sama ada zalika Ahmad ataupun zalika kitab. Okey, contoh isim isyarah yang kedua iaitu zanika. Zanika. Zanika untuk dua maskulin. Jadi untuk dua lelaki contohnya ialah zanika taliban. Zanika taliban. Itu dua pelajar lelaki. Ataupun zanika Ahmad wa raju. Zanika Ahmad wa raju. Itu Ahmad dan Raju. Ataupun contoh bagi benda, kalau tadi kitab sebuah buku, kalau dua buah buku dia akan jadi kitaban, maka boleh digunakan isim isyarah zanika kitaban. Zanika kitaban.